Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pengerusi, para imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Abu Ja'far, seterusnya hadirin, hadirat, para asatizah, tuan-tuan guru, para ulama, para pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita. Syukur kita dengan memperbanyakkan sebut alhamdulillah. Dan juga kita menggunakan apa sahaja nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ke arah jalan yang baik. Itu yang pertama, tuan-tuan. Baik. Yang keduanya, tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita berada pada 6 Jamadil Akhir, ataupun dalam bahasa Arab 6 Jumadal Akhirah. Arab dia namakan Jamad, Jamadi, Jumada ni. Yang betulnya adalah Jumada dalam bahasa Arab lah. Tak apalah, bahasa Melayu Jamadil Akhir. Dia namakan Jamad sebab Jamad tu maksud dia koreh. Dia jadi koreh, keras. Kerana air waktu ni di setengah di negara Arab, waktu ni airnya jadi beku. Jadi beku. Dia tengah mengalir, dia boleh jadi, kalau kita simpan, kita letak, dia boleh jadi beku kalau letak di luar. Jadi waktu ni maksudnya musim sejuk lah, musim sejuk. Betul tak? Sekarang ni Mekah kan tengah sejuk, kita pun tengah sejuk juga kan, hujan. Jadi itu adalah kenapa dinamakan Jamadil Akhir. Tapi tidak dilupakan juga kalender kita hari ni dah 30 Disember kan. Esok 31 Disember. Jadi apa benda saya nak ingatkan adalah, tuan-tuan, sama-samalah diri saya dan juga diri tuan-tuan, untuk kita jangan terbabitlah dengan sambutan tahun baru ni. Tahun baru. Sambutan tahun baru tu kenapa tak payah terbabitlah. Mungkin akan ada di mana-mana, tapi kita tak payah nak ambil sibuk, tak payah nak ambil pot, jangan nak sibuk-sibuk lah. Sebab apa? Kalau kita kaji balik, para pekaji sejarah apabila dia tengok sejak sejarah sambutan tahun baru ni bila bermula, dia bermula kira-kira 4,000 tahun yang lepas, pada kerajaan kuno Babylon. Kerajaan kuno Babylon. Kerajaan kuno Babylon ni, diorang ni beragama pagan. Pagan itu apa? Sembah berhala. Sembah buat tuhannya, mereka sembah berhala. Jadi mula-mula sekali kerajaan mereka yang sambut. Selepas itu bila Babylon jatuh, naik kerajaan Rom. Kerajaan Rom dengan emperor dia yang pertama tu mula teruskan budaya Babylon tu. Maknanya sambut 1 Januari, sambut. Tahun baru, awal tahun sambut. Sampailah kepada Julius Caesar, sampailah yang buat kalender kemudian ni yang kita pakai sekarang, nama dia Gregorian ni. Gregorian kalender yang kita pakai hari ni nama dia Gregorian. Okey. Yang tu pun teruskan tradisi sambut tahun baru. Jadi kalau kita tengok balik, itu adalah asal dia. Jadi sambutan ini tidak ada asas pun dalam agama kita. Tak ada kaitan dengan budaya kita, tak ada kaitan dengan agama kita. Tapi kenapa kita terhegeh-hegeh juga nak sambut kan? Tambah anak-anak muda ni, kenapa? Kerajaan terpaksa buat sebab rakyat minta kan, rakyat, budak-budak muda nak sambut, jadi dia pun konolah buat. Tak buat kan hilang undi, jadi kena buat juga. Jadi kenapa kita nak ikut sangat, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW dah bagi tahu daripada awal. Nabi sebut la tattabi'unna sunanal ladina min qablikum. Benar-benar kamu ini semua akan ikut contoh-contoh orang yang sebelum daripada kamu. Kau memang akan suka guna nak ikut Nabi Rabah.
Shibran bi shibrin, sejengkal sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, sehasta sehasta. Hatta law salaku juhra dabbi, kalaulah dia orang tu masuk dalam lubang biawak pun, la salaktumuha, korang pun la salaktumuhu, nescaya korang pun akan masuk sekali. Kalau dia buat pun masuk dalam lubang tu, tahu tak? Masuk dalam lubang susah ke senang? Susah. Kalau susah pun kita ikut juga, kan? Itu masalah dia. Sebab apa? Lalu sahabat radhiyallahu anhum tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara?" Orang Yahudi dan Nasrani ke yang kau maksudkan ni? Orang-orang sebelum ni. Nabi sebut apa? Faman, siapa lain? Siapa lain? Kita akan roma bona nak ikut orang sebelum, terutamanya mereka. Kita ikut juga kadang-kadang bangsa lain kita ikut, tapi yang kita betul-betul suka betul ikut ni siapa? Sambutan golongan Nasrani, Yahudi, Nasrani, apa sahaja yang buat kita nak tiru. Okey. Jadi benda-benda ini yang membabitkan agama ni kita kena elak, tuan-tuan. Nabi SAW, kalau dia datang dan dia tengok orang Islam sambut tahun baru ni, tuan-tuan rasa dia suka ke dia okeylah kot, ke dia kata okey? Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, dia datang ke Madinah. Qadiman Nabi SAW al-Madinah, datang ke Madinah. Wahum yaumani yal'abuna fihima, dan orang-orang Madinah apabila Nabi datang hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, orang-orang Madinah yang duduk di Madinah tu, dia ada 2 hari sambutan, yang dia orang akan, pada hari tu dia orang akan pakai elok-elok, akan buat perlawan buat pertunjukan, yal'abuna fihima, dia akan main pada dua hari ni. Lalu Nabi SAW dia nampak benda ni. Ini bukan ada kaitan dengan orang Rom ke Yahudi ke, tak ada. Ini orang Madinah je, kan? Nabi kata apa? Qad abdalakumullah min bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Taala telah menggantikan kedua hari ni, dua hari ni Allah telah gantikan dah 2 hari ni dengan hari yang lebih baik daripada 2 ni. Allah dah gantikan dah, tak payahlah sambut 2 hari ni, Allah dah gantikan dah. Apa dia? Yaumul Adha, Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Hari raya Aidul Fitri dan juga hari raya Aidul Adha, 2 hari. Jadi kita kalau kita rasa Nabi datang, Nabi tengok orang, okey tak, Nabi tak suka. Nabi tak suka kita terhege-hege ikut benda-benda yang tak payah diikut. Tak payah. Lepas tu yang kita ni pula, tak apa, kan? Anak dia orang elok dah tak keluar, tak apa, hari ni ayah bawa keluar, kan ayah? Yang tu tak payahlah, tuan-tuan, tak payah. Dia tak payah babitkan diri kita. Kadang-kadang kita sibuk nak sambut benda-benda yang tak perlu, tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi hari ini kita teruskan dengan kita punya pengajian kitab Hisnul Muslim, iaitu zikir-zikir dan doa-doa Nabi SAW, berkaitan seharian, apa yang Nabi SAW amalkan. Jadi kita terus kepada slide kita. Saya saja cabut tadi, kalau tuan-tuan sibuk tengok slide, saya sambung balik. Jadi bila dah ada kitab depan mata ni, kita boleh ni lah pulang kaji lah, kan? Apa kita belajar 2 minggu lepas? Okey, kita belajar ompek doa, tuan-tuan. Dan yang terakhir, doa yang terakhir kita baca apabila sebelum tidur. Kita dah masuk di dalam zikir-zikir tidur. Zikir-zikir tidur. Apa yang Nabi SAW amalkan adalah Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan saya sebut di sini ada 2 lafaz. Satu Bismikallahumma amutu wa ahya, dan satu lagi ada Bismikallahumma ahya wa amut. Ada dua-duanya sahih daripada Nabi SAW. Itu yang last kali kita belajar. Jadi hari ini kita nak masuk kepada zikir yang ke-8. Zikir yang ke-8, apa yang boleh kita amalkan sebelum daripada kita tidur. Sebelum daripada tidur ni, dia tulis dekat dalam kitab yang ringkas ni, dia tulis Subhanallah
salasan wa salasin, 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. 33 34 Tapi sebahagian riwayat pun ada menyatakan 33 juga. 33 Okey, sebab ini bukan zikir selepas solat tu, ini zikir sebelum tidur. Jadi kita nak tengok dari mana datang amalan berzikir sebelum macam lepas solat kan 33 ni kan. Ada juga amalan sebelum daripada tidur baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kita akan tengok pada teks hadis dia. Okey. Ini hadis yang menceritakan tentang amalan Nabi SAW ajar untuk kita membaca 33 kali itu. Hadisnya daripada An Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu anhu, anna Fatimah alaiha salam, bahawa Fatimah alaiha salam, Fatimah salam ke atasnya, ishtakat, mengadu, ma talqa minar raha, apa yang dihadapinya daripada ar-raha. Ini perkataan ar-raha tuan-tuan. Fatimah alaihissalam mengadu apa yang dia dapati, apa yang telah menimpa dia daripada ar-raha. Ar-raha ni satu batu yang Arab jadikan untuk tumbuk gandum. Gandum tu asalnya biji, jadi dia macam batu losong kan, batu lesung lah. Tapi dia macam lagi berat untuk tumbuk gandum. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, Fatimah radhiyallahu anha, tuan-tuan. Siapa Fatimah ni? Anak Nabi SAW. Anak dia orang boleh katalah anak kesayangan Nabi. Anak kesayangan. Hidup dia senang ke tuan-tuan? Dia mengadu sebab penat. Sebagai riwayat kata tangan dia ni, kulit dia tobak. Kulit tu kalau kita buat kerja borek kan, kalau kontraktor, kalau kita salam dengan orang yang buat bangunan dan kita salam dengan dia, koreh tak tangan dia? Koreh kan, kita tahu ini kerja kuat ni. Macam tu lah Fatimah mengadu sebabkan tangan dia yang dah makin kulit tu dah jadi satu lapis lagi. Majal, dalam bahasa Arab disebut majal, raha. Raha ni lesung tadi. Disebabkan lesung tadi dia sakitlah sikit, tangan dia kasar, badan dia sakit. Mimma tathanuhu, daripada apa yang dia tumbuk-tumbuk tu. Tathan maksud dia tumbuk-tumbuk gandum tu lah. Okey, mana hadis ni? Okey, jadi kita ambil pengajaran yang pertama sekali. Fatimah anak Nabi. Nabi siapa? Nabi adalah presiden Madinah. Nabi adalah ketua di Madinah. Jadi anak dia hidup senang ke? Tak, anak dia hidup susah. Jadi itulah antara ciri-ciri ahli syurga, tuan-tuan. Kalau dia mentakbir, anak dia pun bukan, anak dia tak senang sama macam dia senang, anak dia pun, kaum kerabat dia pun semua senang. Itu tak, itu bukan Nabi SAW. Jadi jangan kita ingat ahli syurga ni pada zaman sahabat ni, dia orang ni kerja doa, duduk atas tikar kan, doa, solat, kata dia berusaha untuk meneruskan hidup dia. Itu baru nak dapat gandum, tuan-tuan. Dia kenapa dia tumbuk tu? Sebab dia nak dapat gandum. Gandum bila dah hancur halus tu baru dia boleh buat roti, campur air baru boleh buat roti. Dia tak macam kita hari ni boleh topong gandum tu, tahu dia dapat yang halus-halus tu tak dapat. Jadi dia kena berusaha. Dalam sebahagian riwayat, tuan-tuan, sebelum saya sambung riwayat ni, ada juga riwayat yang cerita dia kata sanau tu maknanya dia datang nak mengadu kepada Rasulullah. Dia punya dada sakit. Dada sakit sebab bawa tarik air. Orang Arab dulu ambil air dekat mana? Dalam telaga. Telaga. Jadi biasanya apabila ambil air daripada telaga ni, orang akan guna binatang. Orang akan ikat pada lembu ke, himar ke kan, supaya nanti dia ke depan air tu pun
keluarlah. Tetapi nak bagi tahu dekat sini, Fatimah ni punya miskin. Binatang pun tak ada. Ali dan Fatimah tak ada binatang yang boleh nak tolong tarikkan air. Demikian kehidupan nisaun ahlil jannah, perempuan-perempuan ahli syurga. Jadi kita rasa nak masuk syurga ni kena duduk atas tikar semayang, tak. Ahli-ahli syurga pada zaman itu berusaha untuk meneruskan hidup mereka. Okey, kita sambung. Tapi sebelum daripada itu, Nabi pun senang ke hidup dia, tuan-tuan? Tak. Nabi tak senang hidup dia, tak. Walaupun Nabi ni Nabi dapat 1/5 harta rampasan perang, tuan-tuan. 1/5 harta rampasan perang Nabi dapat. Kalau kita bayang dulu, banyak perang yang Nabi masuk ni, dan kita mungkin tak baca. Bila kita tak baca sejarah, kita akan tahu beberapa perang ya. Perang Badar, perang Uhud, lagi perang Khaybar, Tabuk, yang tu ya kita tahu. Tapi sebenarnya banyak lagi Sariyah dipanggilnya, perang-perang kecil ni. Tapi Nabi boleh dapat 1/5, dan Nabi sebenarnya orang kaya. Tetapi Nabi ambil ke? Nabi pakai ke semua harta tu? Tak. Nabi SAW tak ambil, dan Nabi bagi kepada orang. Sehingga satu hari apabila Rasulullah SAW ni dia tidur, Nabi tidur di atas apa? Di atas tilam kita, macam kita tu kan, yang toba satu kaki tu. Tak. Nabi tidur atas tikar, tikar hasir, Arab panggil hasir, atas tikar. Apabila dia bangkit daripada tidur, ada kesan pada badan dia. Umar masuk. Umar sedih tengok Nabi. Umar cakap, "Ya Rasulullah, aku teringat tentang Kaisar." Kaisar itu Maharaja Rom, Kaisar, Caesar kan, kita tahu kan. Dan juga Kaisar dan juga Kisra, Kisra Maharaja Parsi. Dan apa yang ada pada mereka, mereka tu dahlah kafir. Maksud Umar tu, mereka tu dahlah kafir, tapi dia orang ni senang. Engkau wa anta Rasulullah, dan engkau adalah Rasulullah. Engkau Rasulullah, dan engkau tidur macam ni. Lalu apa yang Nabi SAW bagi tahu kepada Umar? Ama tarda an takuna lahumud dunya waladal akhirah. Engkau tak puas hati ke Umar? Dia orang dapat dunia, kita dapat akhirat, kan? Tak apalah, kau enjoy lah dunia kau, kan? Kita ajak masuk Islam pun tak nak, ajak ni pun tak nak, tak apalah, kau enjoy lah, kan? Kita dapat akhirat. Demikian Nabi SAW ajar kita sebenarnya bersederhana di dalam kehidupan ni. Jangan ambil banyak sangat. Kadang-kadang apabila kita dapat, Nabi dapat banyak, tuan-tuan. Nabi dapat lagi banyak daripada kita, tapi dia tak banyak ambil untuk dia, tak banyak, kan? Elok kaya, tapi kaya supaya boleh bantu orang, bukan kau yang ambil banyak. Nabi SAW sebut dalam hadis, kun fid dunya, jadilah di dunia itu ka'annaka gharib, seperti mana engkau ini orang asing. Engkau orang asing. Jadi kalau kita orang asing, kita poi dompet orang, nanti kita nak balik-balik, kan? Adakah kita akan angkut semua poi dompet orang tu, bawa tilam kita, almari, katil, sofa, kita bawa ke? Tak. Kita tak angkut semua benda. Kalau kita, maksudnya kita takkan ada banyak barang kalau kita berada di tempat yang asing. Jadilah di dunia ini, Nabi kata, seperti mana orang asing. Orang asing tu maksudnya kita janganlah sesemua kita nak, sebab orang asing ni dia akan travel, dia akan jalan, jadi dia tak boleh nak angkut banyak-banyak. Au abiru sabil, ataupun orang yang nak melintih. Kalau orang nak melintih tu, dia boleh bawa borek-borek ke? Tak, kan? Nak lalu jambatan dulu punya jambatan bosi ke, jambatan kayu ke, boleh kau angkat banyak-banyak? Tak boleh. Jadi jangan bawa banyak-banyak, jangan ambil banyak-banyak. Tuan-tuan, pesanan untuk sama-samalah, tuan-tuan. Sebab dunia ni, dia bukan kita ni makin tua makin zuhud, dengan tak, dia sebenarnya lagi nak, sikap tu dia makin lagi nak dunia. Jadi jaga-jaga dengan benda ni. Sama juga saya lagi lah, saya muda, jadi maksudnya lagilah nak, tapi makin tua kita pun tak menunjukkan kita makin zuhud dengan dunia ni. Maknanya kita mungkin lagi nak. Jadi jaga-jaga kita dengan dunia. Okey, sampai mana tadi? Sampai ni.
Okey, dia mengadu kepada Rasulullah sebab tumbuk banyak sangat kan, jadi tangan-tangan dia ni dah koreh. Fabalaghaha, lalu sampai kepada Fatimah ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perkataan seterusnya, ada orang bagi kepada Nabi ini tawanan. Orang datang, ada, maksudnya adalah peperangan kecil dan ada tawanan. Jadi tawanan ini diserahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah mungkin akan bagi kat orang ni sikit. Tawanan ni pada zaman tu maknanya tawanan perang lah. Tawanan perang maknanya dia akan jadi hamba kita, hamba pekerja kita lah kan. Dan hamba ni kau tak boleh lah maknanya seksa dia suka-suka macam kalau kita tengok filem-filem tu, tak boleh kan. Kita kena beri makan, kita kena jaga pakai dia. Itu hamba di sisi di dalam Islam kan. Nabi ada hamba-hamba di sisi dia Okey, lalu Fatimah yang teruk bekerja ni tadi berhajatlah untuk minta satu tawanan kan. Fa'atathu tas'aluhu khadiman. Lalu Fatimah ini datang kepada Nabi, berhajatlah nak minta kepada Nabi khadiman, seorang khadim. Ambil satu tawanan tu jadi seorang pekerja kepada dia, tolong dia tumbuk ni. Falam tuwafiqhu. Lalu Fatimah apabila datang kepada rumah Rasulullah, dia tak jumpa pula Rasulullah. Mana pergi Rasulullah ni kan, tak jumpa pula. Itu maksud dia. Fa dzakarat li Aisyah. Lalu Rasulullah tak ada, lalu dia sebutlah hajat dia tu kepada Aisyah. Disebut kepada Aisyah, sebenarnya hajat kalau ada tawanan ni berilah kepada saya kan, nanti bagi tahu Rasulullah. Okey, Aisyah tak boleh lah ambil, tak boleh lah kan, itu hak Rasulullah. Lalu apabila faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat zalika Aisyatu lahu, apabila Rasulullah SAW datang balik ke rumah, lalu Aisyah pun bagi tahulah apa yang Fatimah nak tadi. Fa'atana, lalu kemudian apabila Aisyah dah beritahu Rasulullah pun datanglah kepada kami, iaitu Fatimah dan juga Ali. Fatimah dan Ali duduk di rumah yang lain, Rasulullah datang kepada kami. Kami di sini adalah Fatimah dan juga Ali. Fa'atana wa qad akhadna madaji'ana, dan kami pun sebenarnya dah tidur. Kami dah baring di atas tempat tidur lah, tempat baring kami itu. Fadhahabna linaquma faqala, lalu kami pun apabila Rasulullah datang ke rumah tu, kami pun gegas nak bangun, hormat kan. Pertama, dia adalah bapa, Ali tu bapa mertua dia, Fatimah tu adalah bapa dia. Jadi dia, bila bapa dia tengah baring, jadi bila bapa datang, nak bangkit lah. Lalu Rasulullah kata kepada mereka berdua, Rasulullah kata, ala makanikuma, tak apa, duduk macam kekal di situ. Nak baring tak apa, baring. Ini menunjukkan Rasulullah ni dia apa menunjukkan tuan-tuan, tengah baring tu duduk. Dia begitu santun dengan menantu, anak dan menantu dia. Dia kalau setengah orang tu bangkit kan, dia suka kalau orang bangkit dia datang. Dia begitu santun, tak apa baring, tak apa tenang. Dan dia menunjukkan dia rapat dengan anak menantu dia. Hatta Rasulullah pun duduk dekat dengan dia orang ni, hatta wajadat barda qadamihi, hatta wajadtu barda qadamihi. Rasulullah duduk dekat dengan dia sehingga kesejukan kaki Nabi tu rasa ala sadri, di atas dada aku, iaitu Ali yang cerita ni. Rasulullah duduk dokek dengan dia sampai kaki yang malam-malam kalau musim sujud tuan-tuan, macam kita keluar masjid ni lah kan, kaki pun sujud. Kita tahu duduk dengan orang rapat, kita rasa sujud kaki. Rapatnya Rasulullah duduk dengan Ali. Lalu Rasulullah bersabda, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altumani, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu berdua apa yang lebih baik daripada apa yang kamu berdua minta? Boleh tak? Ayat ni bunyi dia macam, boleh tak aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu berdua minta? Jadi ini menunjukkan, kalau kita nak perasan tadi, siapa yang minta? Ali ke Fatimah yang minta? Fatimah yang minta. Tetapi Nabi kata
apa yang korang berdua minta. Menunjukkan apa? Hajat isteri juga adalah hajat suami sebenarnya. Takkanlah Ali radhiyallahu anhu bagi Fatimah pergi minta kalau dia tak izinkan. Okey, dia faham. Okey, idza akhastuma madaji'akuma. Okey, ini nak sampai dia punya point. Apabila kamu berdua nak tidur, Nabi kata, fakabbirallaha arba'an wa salasin. Bertakbirlah kepada Allah 34 kali. Wahmada salasan wa salasin. 30 dan sebutlah alhamdulillah 33 kali. Wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbihlah 33 kali. Fa inna zalika khairul lakuma mimma sa'altumah. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik untuk kamu berdua daripada apa yang kamu berdua minta. Okey, jadi ada beberapa persoalan di sinilah maksudnya. Yang pertama sekali, apa maksud Nabi? Yang pertama sekali, kalau tuan-tuan perasan ni susunan dia tadi, susunan dia ni buat apa dulu? Kabbira, takbir dulu. Takbir dulu 34, lepas tu tahmid 33, tasbih 33. Terbalik. Kalau perasan ni terbalik dengan susunan. Besok kita sebut apa dulu? Tasbih dulu kan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Dalam hadis ni dia kata dia terbalik. Maksudnya takbir dulu, tahmid alhamdulillah kedua, dan tasbih yang ketiga. Tetapi ala kulli hal ada riwayat lain yang cerita bahawa susunan dia asal subhanallah sama macam lepas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi dua-dua betul. Dua-dua betul. Dua-dua bolehlah. Cuma ada sebahagian ulama berpendapat yang ni lebih tepat. Yang ni lebih tepat sebab yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selepas salat, kalau sebelum tidur dia akan say Allahu akbar, alhamdulillah, dan juga subhanallah. Dia terbalik susunan dia, jadi terbalik. Okey, itu pertama. Okey, jadi apa maksud Nabi SAW? Sesungguhnya tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34 ni lebih baik daripada apa yang kau minta. Iaitu apa yang Fatimah minta tadi? Khadam. Minta khadam, pembantu. Khadam maksud dia khadim, dalam bahasa Arab pembantu. Apa maksud dia yang pertama? Jadi para ulama berbincang berbincang apa maksud Nabi yang lebih baik. Jadi sebahagian mereka bagi tahu yang kau minta itu bersifat dunia, bantu kau dalam urusan dunia. Yang aku nak beri kepada engkau ini adalah berkenaan dengan akhirat. Jadi pastilah yang akhirat lebih baik daripada apa yang kau minta dunia itu tadi. Nak bantu urusan. Okey, itu maksud yang pertama. Jadi amalan itu lebih baik daripada kau minta khadam. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud Nabi, kalau kau buat sendiri, dan kau sambil kau amalkan zikir ini setiap malam, sebelum tidur kau amalkan benda ini dan kau buat sendiri, itu lebih baik. Kenapa? Kerana zikir itu tadi, yang amalan kau itu, kalau kau amalkan 33, 34 tu, kalau kau amalkan, dia akan menjadi penguat kepada urusan-urusan yang kau uruskan berkenaan dengan kehidupan kau. Jadi setengah orang tuan-tuan, setengah orang tuan, dia rasa ada orang kerja senang, macam saya kan, masuk kelas ngajar balik. Ada orang senang, ada orang hidup kerja susah kan, bangkit pagi tu kerja korek berpuluh-puluh makan, lepas tu laki kerja, orang rumah pun kerja, anak-anak lagi susah, ponek hidup dia tu, nak dapatkan makan, nak uruskan anak-anak, jadi ponek. Tapi yang diajar oleh Nabi SAW, amalkan zikir ni supaya ia menjadi penguat untuk meneruskan kehidupannya, untuk menyara kehidupan. Jadi kita nak sebut juga tadi, maknanya ahli syurga bukan kerja duduk atas tikar semayang, bukan. Fatimah susah hidup dia, Ali pun susah untuk mendapat sesuap makanan.
Jadi hadis ini mengajar untuk setengah-setengah orang yang mungkin susah hidup dia boleh, ataupun semua orang lah, sebaiknya yang kita pun amal, tapi terutamanya yang amalkan adalah orang-orang yang susah kehidupannya dan dia tak mampu nak ambil pembantu. Jadi amalkan zikir ini akan menjadi penguat di dalam kehidupannya. Kata Syekhul Islam, dia kata sesiapa yang pelihara zikir ini, dia tidak akan rasa penat terhadap kerja-kerja sehariannya itu. Kalau betul dia orang ni, apabila ulama ni apabila dia cakap, maknanya dia dah buat, dia dah try. Itu dipanggil tajribah. Dia dah test dah, dia buat, dia amalkan secara berterusan, lalu dia boleh buat. Dan kita tak heran kalau kita tengok Al-Imam Nawawi, tuan-tuan, kalau kita tengok dengan umurnya 40 tahun, tak mungkin dia boleh hasilkan begitu banyak kitab. Sama juga dengan beberapa ulama lain. Jadi apa rahsia dia? Kalau kita tengok, ini tak berhenti gojo ni, ponek ni. Jadi apa rahsia dia? Antaranya benda-benda ini. Syekhul Islam bagi tahu siapa yang pelihara zikir ni, dia takkan rasa penat lah terhadap kerja-kerja sehariannya. Ada orang rasa ponek betul nak gojo ni, susah betul nak hidup. Jadi amalkan zikir ni. Sebelum daripada tidur, amalkan zikir-zikir itu, tuan-tuan. Berapa minit? Okey, 10 minit sampai 1 juga. Okey, jadi kita pindah kepada zikir yang seterusnya. Zikir yang ke-9, zikir tidur yang ke-9. Panjang sikit tapi tak apalah, kita syarahkan je. Siapa yang boleh lancar tu silakan lancar. Apa dia? Allahumma rabbas samawat, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ard wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Panjang doa ni. Okey, jadi kita nak tengok hadis dia berkenaan dengan perkara ini. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madaji'na, Rasulullah menyuruh kami apabila nak tidur, nak mula berbaring tu, an naqul, kami membaca doa yang kita baca tadilah, Allahumma rabbas samawat wa rabbal arsh. Okey, jadi kita nak tengok. Jadi hadis ni diriwayatkan Abu Hurairah, maknanya Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Nabi cerita baca doa ni. Kita nak tengok maksud doa ni. Okey, jadi banyak saya rasa tuan-tuan ni setelah lama belajar makna-makna di dalam hadis, saya rasa tuan-tuan boleh terjemah dah ni rasa ni, kan? Allahumma, maksud Allahumma, ya Allah. Rabba, Tuhan, Tuhan. Rabb maksud dia Tuhan, orang, dia yang Tuhan kita, dialah yang mencipta kita dan dialah memelihara kita. Ada Tuhan yang jaga, ada Tuhan dia tak jaga apa yang dia cipta. Contohnya kita buat satu robot, lepas tu kita biar je dalam store, kan, rusaklah, berkaratlah robot tu, kan? Okay, itu tidak dinamakan Rabb. Rabb dia cipta, dia jaga, dan juga dia menjadi tuan kepada benda tu. Itu maksud Rabb. Okay, Allahumma Rabb as-samawat, langit-langit yang 7, dan juga Tuhan bumi, dan Tuhan Al-Arshil Azim, Tuhan Arash yang agung, yang besar. Jadi Arash adalah makhluk Tuhan yang paling besar lah, betul, okay, jadi ini semua dia macam puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kepada, kalau dia Tuhan kepada Arash, tentulah dia Tuhan kepada kita makhluk yang halus ni, yang kecil-kecil ni, kan. Jadi kalau dia Tuhan yang besar, itu maksud dia.
Rabbana wa rabb kulli syai'. Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan setiap sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Okey, faliqal habbi wan nawa. Faliq, biasa jumpa tahu kataan ni tuan-tuan. Faliq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Falaq dia maksudnya belah. Dia belah. Tuhan yang membelah. Faliq al-habbi, benih, wan nawa. Nawa ni biji buah tamar. Dialah Tuhan yang belah buah tu. Buah tu kalau letak atas tanah, yang belah dia untuk keluarkan anak benih yang baru tu, dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang menghidupkan. Maksudnya kita nak puji Tuhan, benda sekecil-kecil tu, itu pun dia yang buat. Tentulah nyawa kita, dia juga yang dia ambil. Benda kecil pun dia punya. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil, yang menurunkan Taurat dan juga Injil. Munzilat Taurat wal furqan, tiga. Tuhan yang menurunkan, munzil yang menurunkan Taurat, Injil dan Furqan. Taurat apa tuan-tuan? Taurat, kitab Taurat lah. Taurat padanya ada syariat. Taurat ni tuan-tuan lebih tebal daripada Al-Quran sebenarnya. Lebih tebal. Jadi sebab tu Nabi Musa, apabila Allah Ta'ala perintahkan jumpa dengan Khidir tu, sebab kalau nak ikutnya, Nabi Musa ni paling alim, sebab dia terima Taurat. Taurat tu tebal. Jadi dia alim. Jadi ada orang lagi pandai daripada kau, wahai Musa. Siapa? Khidir. Sebagian sebut nama dia Khadir. Khidir ataupun Khadir. Jadi ada orang lagi pandai daripada kau. Taurat, Injil dan juga Al-Furqan. Al-Furqan ni adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Furqan dinamakan Al-Furqan sebab dia memisahkan di antara yang batil dan juga yang hak, yang salah dan yang betul. Itu nama Al-Furqan. Salah satu nama Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'ah. Aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan segala sesuatu. Aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan segala sesuatu. Anta akhidun binasiyatih. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Jadi kalau ada makhluk dalam dunia ni, manusia, binatang, jin, kesemuanya Tuhan, dialah pemegang ubun-ubun semua ni. Apa maksud dia? Kalau dia kalau dia apa? Dia picit, hancur, mati. Jadi aku berlindung dengan Tuhan yang memegang ubun-ubun. Ubun kita tahu di atas ni kan, atas kepala kita ni yang paling lembut. Kalau pecah situ memang matilah kita. Tuhan yang memegang ubun-ubun. Allahumma antal awwalu. Ya Allah, engkaulah yang awal, yang pertama. Awal maksud dia pertama. Falaisa qablaka syai'. Tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Okey, yang ni yang istilah falsafah kita sebut sebagai azali. Tuhan dia adalah azali, tu maksudnya tidak ada permulaan. Jadi Allah Ta'ala tak sebut dia dalam Al-Quran, dia tak sebut ana azali, tak, dia tak sebut azali, dia sebut ana apa ni? Huwal awwal. Dialah yang awal, yang pertama. Itu bahasa Al-Quran. Huwal awwal. Engkaulah yang paling pertama, tidak ada sebelum daripada engkau itu sesuatu pun. Wa antal akhir, dan engkau yang terakhir. Falaisa ba'daka syai'. Dan engkaulah yang paling last, dan tidak ada yang selepas daripada engkau. Okay. Dia tak perlu bahas lah ni. Ini kalau bahas dia jadi bahas falsafah. Jadi tuan-tuan mungkin akan naik menyampah dengar kenapa ni kan. Tak payah. Kita beriman ni senang. Iman ni senang. Allah yang paling pertama dan dia yang paling terakhir. Itu. Ada tak sebelum dia? Tak ada. Tak ada. Senang. Wa anta az-zahir, dan engkaulah yang paling zahir. Zahir ni maksudnya engkau yang paling nyata. Nyata maknanya paling power, paling, maksudnya paling semua sekali lah. Zahir tu maksudnya dia yang paling jelas. Jelas kekuatannya, kekuasaannya jelas kepada kita. Falaisa fawqaka syai'. Tidak ada yang atas daripada engkau. Engkaulah yang paling hebat. Itu maksud dia. Wa antal batin, dan engkaulah yang paling batin. Batin maksud dia datang daripada perkataan perut, batnun. Batnun perut. Apa maksud perut? Dalam perut tu. Maksudnya yang tak nampak. Yang paling jelas engkau dan yang paling tak nampak engkau, batin. Engkaulah batin.
falaisa dunaka syai', tidak ada yang selain daripada engkau ni yang kami tak nampak. Maksudnya dia yang paling tidak nampak. Kalau jin tu kita tak nampak, kadang-kadang ada orang boleh nampak, kan? Tapi Allah Azza wa Jalla tidak. Tidak ada siapa yang tengok dia. Tak ada siapa. Kita hanya akan tengok Allah Ta'ala ni bila? Pada hari akhirat. Wa wujuhu yawma idzin nazirah. Waktu itu kita akan tengok Tuhan. Nabi bagi tahu engkau akan lihat Tuhan seperti mana engkau melihat bulan. Bulan yang jelas ni kau akan nanti kau akan tengok. Tapi ada tak orang pernah tengok Tuhan? Tak ada. Tak ada orang yang pernah tengok Tuhan. Sehingga kan apabila Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi naik ke langit, kan, orang tanya kepada Nabi, orang tanya kepada Aisyah, adakah Nabi malam tu nampak Tuhan? Nampak tak? Malah kan dia naik atas ke Sidratul Muntaha. Adakah Nabi nampak Tuhan? Nabi, orang tanya Aisyah kata qaffa syi'r, meremang bulu roma aku soalan kau ni. Tapi Nabi kata Nabi tak nampak. Nabi kata nurun anna arah. Itu cahaya, macam mana aku nak nampak? Tak nampak. Tak ada orang yang nampak Tuhan. Jadi Allah itu yang paling batin, yang kita tak nampak. Okey, iqdi 'anna ad-dain, tunaikan kepada kami hutang, wa aghnina minal faqr, dan kayakan kami daripada kefakiran. Dah masuk ke tuan? Seminit. Okey, iqdi 'anna ad-dain, maksud dia dain ni tuan-tuan, tunaikan untuk kami hutang. Jadi setelah kita doa tadi, kita puji Tuhan, engkau yang awal, engkau yang akhir, engkau yang jelas, engkau yang ni, last sekali itu semua maksudnya tawassul, tuan-tuan. Tawassul maknanya kita jadikan semua puji-pujian itu sebagai perantara kita untuk minta kat belakang. Kita puji dia, puji-puji, lepas tu kita minta. Apa permintaan Nabi dalam doa ni? Tunaikan untuk aku hutang, dan kayakan aku daripada kefakiran. Apa itu hutang? Hutang ni ada hutang Allah. Kita ada hutang kadang-kadang dengan Allah, dan kadang-kadang kita juga ada hutang dengan manusia. Itu yang pertama, kita minta Allah Ta'ala tunaikan semua hutang kita. Dan yang kedua, kayakan kami daripada kefakiran. Kefakiran ni sesuatu yang menyebabkan orang itu akan resah hidup dia. Fakir ni akan menyebabkan orang itu akan hidup dia resah je, mana nak cari duit ni, kan? Fakir. Jadi kita minta dua benda ni, kerana yang pertama hutang, yang kedua adalah kefakiran, kerana kedua benda ini menghalang kita untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang senang, yang selesa untuk beribadat. Nabi ajar kita untuk doa. Tuan-tuan, kalau tak dapat nak lancar yang tadi-tadi tu, pujilah sikit dan minta Allah Ta'ala tunaikan hutang kita. Iqdi 'anna ad-dain, iqdi 'anna ad-dain, tunaikan untuk kami hutang dan kayakan kami daripada kefakiran. Jadi tak sempat nak syarah sangat, bolehlah kot kan, boleh fahamlah tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu ta'ala ay yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan.